Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami baru selesai menjalani riadah setiap pagi di Taman Arca Antarabangsa Shah Alam. Seperti biasa, selepas brisk walk ini saya ingin berkongsi sesuatu untuk faedah kawan Facebook jika ada. Pagi ini saya ingin bercakap pasal sebuah yayasan, iaitu Yayasan Basmi Kemiskinan. Kenapa? Sebab hari ini adalah hari ulang tahun yayasan ke-31 sejak ditubuhkan 26 Mac 1990 oleh pengasasnya Tan Sri Muhammad bin Mat Taib, dan sudah tentulah pengurusinya Datuk Zainal Abidin bin Sakom. Sempena 31 tahun yayasan berada di persada negara bersama dengan bekas-bekas ahli lembaga pemegang amanah dan karyawan yang pernah berkhidmat dengan Yayasan Basmi Kemiskinan. Saya ingin berkongsi sedikit pandangan tentang yayasan, bukan dari undang-undangnya, tapi apa yang telah disumbangkan oleh yayasan ini. Yayasan Basmi Kemiskinan bukan biasa-biasa. Dia adalah satu NGO yang menjadi pelopor ataupun saya katakan pencetus pelbagai program pembasmian kemiskinan dalam negara. Kenapa demikian? Pertama, yayasan berjaya bertindak dan berfikir dari kelaziman atau luar dari kotaknya. Yayasan terlebih dahulu daripada apa yang dikatakan Blue Ocean Strategy, bagaimana ketika itu kerajaan menghadapi masalah membasmi kes-kes kemiskinan atas sebab prosedur dan tata cara kewangan dan birokrasi yang menyukarkan, maka datanglah yayasan dengan kaedah baru yang berjaya merentasi birokrasi tersebut dengan mengurangkan dan menghapuskan segala red tape dan juga mencipta dan membina upaya ataupun create, empower sebuah NGO bagaimana kita boleh membasmi, membina rumah-rumah orang miskin. Alhamdulillah, lebih 1,000 rumah telah dibina untuk faedah orang-orang miskin di Selangor. Sejak itu tuan-tuan, kerajaan, agensi kerajaan, badan-badan berkanun menggunakan pendekatan yang sama, dan kerajaan telah menyediakan pelbagai geran bagaimana NGO dan agensi kerajaan boleh membasmi kemiskinan dengan menyediakan rumah yang selesa kepada orang miskin. Kedua, saya katakan yayasan telah merevolusikan pendekatan membasmi kemiskinan dengan menjalankan perkongsian pintar atau yang sering disebut oleh pengurusi saya Datuk Zainal Sakom, Smart Partnership. Apabila kita bersama dengan kerajaan sebagai NGO dan juga komuniti bagi merancang dan melaksanakan program-program membasmi kemiskinan, termasuklah perubahan sikap dan peningkatan ekonomi isi rumah. Sejak itu tuan-tuan, kerajaan pun menyediakan geran-geran tahunan dan geran-geran kepada NGO untuk melakukan pendekatan yang sama untuk hasil dan impak yang sama membasmi kemiskinan. Kedua tuan-tuan, yayasan telah berjaya mencipta kejayaan dalam meningkatkan prestasi pelajar miskin, menyediakan latihan kemahiran, menyediakan peluang belajar ke IPTS dan kolej-kolej komuniti dengan tertubuhnya yayasan, tertubuhnya asrama kasih YBK, institut latihan kemahiran YBK, pusat latihan YBK, kolej komuniti YBK dan IPTS YBK. Sehinggalah akhirnya KPT telah mengewartakan semua kolej YBK, semua kolej komuniti diletakkan di bawah kementerian, dan malah banyak agensi kerajaan telah mencipta berbagai program termasuk Felda, Felkra, Mara, berbagai usaha untuk menyediakan latihan kemahiran dan pendidikan kepada pelajar-pelajar miskin. Keempat tuan-tuan, YBK telah menyediakan motivasi kecemerlangan pelajar miskin seluruh negara, sehingga kita berjaya mencipta modul kita tersendiri, apa dikatakan modul semangat mendaki YBK. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendekatan ini telah digunakan pakai oleh kerajaan untuk menyediakan geran tahunan kepada semua pihak
yang berminat untuk melaksanakan program pembangunan modal insan, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, yayasan bukan hanya sebuah NGO yang merancang membasmi kemiskinan. Yayasan basmi kemiskinan lebih dari itu. Yayasan basmi kemiskinan adalah pada simbolnya. Ia adalah gagasan tangan yang memberi. Ia adalah gagasan membina dan mengubah paradigm pemikiran rakyatnya bahawa kemiskinan bukan urusan kerajaan. Kemiskinan bukan hanya urusan agensi kerajaan. Membasmi kemiskinan adalah tanggungjawab bersama seluruh masyarakat, bertanggungjawab membasmi kemiskinan. Dan malah lebih dari itu, yayasan telah berjaya membawa obor tangan yang memberi itu akan membina kesejahteraan, bukan tangan yang menerima. Tuan-tuan dan puan sekalian, sempena 31 tahun YBK, saya pasti YBK akan mendepani masalah yang lebih kompleks. Ini kerengga, tuan. Masalah rakyat bukan hanya kemiskinan makan, tempat tinggal, tapi masalah rakyat adalah kemiskinan minda. Bagaimana rakyat akan mendepani era cyber, bagaimana akan rakyat menggunakan Internet of Things, Internet of Service, dan semua ledakkan maklumat secara mengaya. Hari ini saya beri kursus pada rakyat miskin supaya sentiasa cemerlang. Balik nanti dia akan terima berbagai viral dan tomahan tentang keburukan kerajaan. Itulah yang akan dihadapi oleh yayasan. Maka yayasan sekarang ni sedang berganjak setapak lagi, bukan hanya membina IQ untuk mencari kemahiran, meningkatkan kesehatan, tapi yayasan sedang berusaha meningkatkan kecerdasan emosi, meningkatkan kecerdasan emosi sekunsasa dan karyawannya. Kenapa demikian? Hidup bukan intelek, tapi kecerdasan diri. Bagaimana kita tahu, mahu dan percaya apa yang kita lakukan. Akhir sekali, tuan-tuan, yayasan bukan hanya membasmi kemiskinan, sebab kemiskinan telah hampir sifar kecuali dengan tafsiran baru. Yayasan sedang mendepani membina kecerdasan emosi. Bagaimana kita membina budaya hidup dan habitnya. Dan yang lebih penting sekali adalah kesejahteraan dan kemiskinan itu bukanlah terjadi, tetapi ia dicipta oleh kita sendiri. Kalau kita merasakan kita miskin, sampai kesudah pun kita akan miskin. Tapi kalau kita yakin dan percaya kita boleh berjaya seperti orang lain dan sejahtera, yakinlah kita akan sentiasa percaya. Sempena hari ulang tahun YBK, saya rakamkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat yang pernah membantu yayasan, serta mengingatkan kepada mereka yang pernah disentuhi oleh yayasan, marilah kita bersama membina paradigm, iaitu membasmi kemiskinan dan membina kesejahteraan adalah tanggungjawab kita bersama. Cukuplah setakat itu, batuk dah. Penonton saya seorang je hari ini. Sekian saja.